the youth is thinking about. What the youth is thinking about. What the youth is thinking about. What's on your mind? What the youth is thinking about. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Ramadan kepada anda semua yang menonton dan juga mendengar pada hari ini dalam podcast kami iaitu What the Youth. Seorang je sebut hari ni What the Youth Podcast. What the Youth Podcast. Bersama saya bukan Ismail Izani. Saya Yasmin. Saya Yasmin sebab kita ada sedikit permasalahan. Perubahan lah kita kata. Bukan permasalahan tapi perubahan. Sebab Ismail dia sedang mengerjakan umrah. Di kala pandemik. Mail tak berapa sihat, so kita sama-sama doakan supaya Mail diberi kesembuhan. Bukan cakap tadi takdir yang tak dapat di dia tak dapat dibendung jugalah sebenarnya kan. Suara siapa yang tu? Kita ada siapa hari ni? Siapa tu? Kita ada siapa hari ni? Okay, kita bagi teaser. Wow. Kita ada The Helmi. Kami datang untuk help you. Yes. Help you. Okay, kepada Kak Jam, khabar kepada Cik Azwani kita di sini. Kepada Assalamualaikum. Naim, khabar baik. Waalaikumsalam. Okay. Saya ada kat sini Min. juga. Okay, so mungkin pada hari saya ditemani dengan 3 bunga ya. Sebab selalunya saya dengan Mael tapi Mael tak ada, so tak apa. Macam biasa Kak, welcome to our show What the Youth and bersama saya Naim dan juga hari ni. Yasmin. Dah cakap berapa banyak kali dah. Faham tahu ni Naim ni Yasmin. Kita tak nak deran kita. Okey lah. Selamat berpuasa kepada semua pendengar. Kepada guest kita. Ramadan Karim. Alhamdulillah. Bertemu kita lagi dalam Ramadan ya. Ya betul. Alhamdulillah. Okay. Actually topik hari ni pasal apa ni? Cari pasal. Bukan. Okay, kita sebenarnya ada few topics and it will be something like very simple lah. And tak ada macam sebarang topik pemberatan tentang kemelut politik ke apa tak ada. Kita Masya-Allah. Jauhilah benda ni. So hari ni kita datang dengan topik terbaru yang bertajuk Istiqamah. Tu dah nampak Masya-Allah. Dia nampak apa tu? Nampak macam buat-buat sangat. tak selari dengan bulan puasa ni. Tak selari dengan bulan puasa ni. Tak selari ke selari? Selari. Yes. So okay lah, saya tanya dulu boleh Silakan. Okay, untuk Istiqamah ni Raiza Helmi asalnya adalah penyanyi. Kan? Lepas tu Allah, betul ke penyanyi ni? producer boleh bagi slot lain untuk nyanyi? Nak tunjuklah kita penyanyi tapi select pula tadi. Okay, daripada rancangan reality TV, dari penyanyi, lepas tu macam mana boleh terlibat dengan macam sekarang Kak Jan dan juga Wani lebih dikenali sebagai seseorang yang buat macam CSR, kemanusiaan, lepas tu berdakwah. Boleh juga dikata sebagai aktivis ke sebenarnya? Tak juga. Boleh lah panggil apa-apa yang sedap lah. Yang berkenaan lah. Ada jurutera kemanusiaan ke kan. Engineer kehaiwanan. Sebab tadi kita settlekan haiwan kan. Kita settlekan haiwan. Macam kena. Silakan. Okay. So ikutkan bukanlah Kak Jah tak menyanyi langsung, tak muncul kat TV, ada juga kan? Masya Allah menyanyi. Okay, so sekarang ni sebab kita tengah PKP, so Kak Jah dengan Wani tak boleh nak fly keluar, nak buat CSR semua. So apa your current activity sekarang? Okay. Masya Allah. So kita bila bulan puasa ni kan, kita nak menunjuk-nunjuk sikit lah. Followers 10 tahun. Followers 10 tahun. Halal show off tak apa. Lepas tu kita istighfar waktu buka-buka puasa. Betul. Dan tarawih. Yelah Naim. Jadi kita buka dulu dengan selawat lah. Okay, boleh. Bulan Ramadan ni kan. Betul. Selawat apa ni? Tafijah. Okay, Tafijah. Kalau tahu sama-sama kita selawat insya-Allah. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد
kulli ma'lumin lak. Rasa bulan Ramadan tu kering ya. Kita mungkin dah lama tak menyanyi, dia rasa nervous. Dia punya Ada dah penyanyi. lama tu Naim. Masya Allah. Sekarang disampaikan waktu-waktu solat. Dah berbuka. Masing-masing dia tahu habis buka ke apa macam tak. Selawat Tafrijah ni sangat powerful. Jadi Hmm. sampai ada masalah, kegelisahan, ada apa-apa hajat besar, baca banyak-banyak selawat Tafrijah. Biasanya orang anjurkan 7 kali, 11 kali, ada yang 4444 kali. Yang tu kalau nak submit doa, insya-Allah dengan izin Allah SWT memang ajaib lah. Sebab sendiri amalkan waktu dekat Syria, hilang handphone tau, tak jumpa handphone. Baca 11 kali, tengok Allah bagi ilham dekat dalam luggage. Buka luggage ada handphone kat situ. So maknanya siapa-siapa tadi kata belum nak dapat jodoh, baca banyak-banyak. Mana tahu lepas buka puasa dapat terus. Oh, maknanya bukan lepas solat sajalah. Bila-bila pun boleh. Bila-bila. Sebab selawat ni bestnya kita ikhlas ke tak ikhlas ke, tengah tengok TV ke, berjalan ke, memang boleh. Ada keberkatan. Selawat tu sendiri. Tapi soalan dia lain kan. Tapi Tak apa. Kita okey je. Sebenarnya benda ni hanyalah kita kata bid'ah saja. Okay. So macam what's like the situation in Syria right now? I mean like is there any cases yang COVID kat sana? Itu kita orang tak sure sebab bila dalam Syria dia orang duduk kat kemah. Nak swab test memang tak. makan pun nak bersuap belum tentu. Nak swab test lagi. Jadi kita pun wallahu alam, jadi tawakal tu Allah lah kat situ kan. Sebab diorang ni kalau COVID satu hal, diorang ni berhadapan dengan serangan. Diorang berhadapan dengan musim sejuk yang sangat tinggi yang menyebabkan ramai budak-budak pun boleh meninggal disebabkan terlalu sejuk. Bila panas pula kemah diorang terbakar. Jadi keadaan mereka tu yang pada tahun 2015 Kak Jah pergi tu ada yang terpaksa makan kotak. Makan kotak. Makan anjing, makan kucing. Diorang nak survive tu memang sangat susah. Jadi kalau cerita COVID ni pun wallahu alam, mungkin imunisasi diorang lawan sendirilah kan. Macam contoh macam bulan Ramadan kan biasanya kita dah fikir dah, sekarang ni waktu nak dekat berbuka ni kita fikir nak masak apa, nak makan apa. Diorang belum tentu ada makanan, belum tentu boleh berbuka puasa sebab makanan yang terhad. Sebab pandemik ni kena faham, kebiasaannya rakyat Syria dah akan dapat bantuan daripada contoh Malaysia, Turki dan sebagainya. Tapi disebabkan pandemik, so mungkin agak kurang dan susah untuk diorang dapatkan semua makanan. Ya, betul. Sebab I even heard this one story sampai diorang dah lama tak merasa nak pegang tombol pintu. Serius ke? Betul lah. Diorang dah lama rasa tak pegang tombol pintu. So macam bila dapat pegang tombol pintu tu macam wah, nikmatnya. Sebab tu kita tengah planning untuk bina rumah dekat sana. Sebab kita dah beli tanah. So kita nak bangunkan sebahagian daripada apa yang kita mampulah untuk bangunkan bandar Syria. Tapi of course berpuluh juta yang diperlukan. Nak bangun bandar balik kan, dah hancur lebur. So doakanlah, kita perlukan anda semua untuk menyokong dan terus menerima ke www.rayonsyria.com. Termasuk. Boleh. So macam I mean since when? I mean sejak bila like Kak Jah and also Wani like tergerak hati untuk kita katakan commit you guys punya yourself kepada kemanusiaan lah. I mean di mana tergeraknya? That turning point of you guys di mana macam tiba-tiba okay, this is it. I want to do this. Bila dan why? Kak Jah, kita kan kalau waktu zaman sekolah dulu, zaman universiti kan ada kena tolong, turun, gotong royong. Tapi bila sebut gotong royong ada yang macam happy, ada yang macam gotong royong malas kan. So daripada situ waktu kerja belajar dekat UMS, Universiti Malaysia Sabah, kita orang pergilah beberapa tempat sekolah kan. So kat situ Kak Jah bestnya sebab bila kita cuci sekolah orang lain, kita buat kebajikan tapi kita tak faham dari sudut itu ke aktivis kemanusiaan kan. Kita buat je. Lepas tu bila Kak Jah dah jadi duduk dalam industri seni pada tahun 2010, Kak Jah first pergi misi kemanusiaan di luar negara adalah di Kemboja. So itu first time Kak Jah tengok rupanya mereka punya tempat tinggal adalah dalam sampan. Tu Kak Jah serius. Dah lah kita waktu tu masih budak-budak 20-an kan. Muda lagi. Muda sekarang ni bertambah muda lah. Allah. Setuju. Bulan puasa tak baik menipu tau. Siapa yang menipu tadi? Lepas tu Kak Jah pergi tengok, ya Allah kesiannya diorang duduk kat dalam sampan. Daripada situ Kak Jah bertekad, Kak Jah kata, ya Allah rezekikan aku memanfaatkan dalam industri seni ni. Sebenarnya apa tujuan Allah letakkan aku duduk dalam industri seni? Adakah sekadar untuk entertainment ataupun ada kerja lain tau? Tapi kita tak tahu. Pada tahun 2012 berlaku serangan ataupun peperangan di bumi Gaza waktu tu. Dan waktu tu Kak Jah macam rasa macam sedar hati. Allah bagi gerak hati macam kena do something. Padahal Kak Jah tak terlibat dengan mana-mana NGO. Jadi sebenarnya mungkin orang tanya, okey lah artis Eliza mesti di-approach oleh NGO. Tak, sebenarnya Kak Jah pergi contact NGO demi NGO. Betul. Saya nak ambil sendiri. Pergi sendiri. Tapi kita pergi
dengan aman Palestin. Dia buka peluang pergi dengan aman Palestin. Pergi kat sana, itulah buat pertama kali Kak Ajar berada di tempat peperangan yang sangat dahsyat, yang Kak Ajar rasa macam ini ke dunia kita kan, dalam keadaan yang dulunya indah macam kita, tiba-tiba jadi padang jarak, padang terkukur. Sorry nak selit sikit. Yang perjuangan Kak Jar nak pergi Gaza tu teringat masa tu masih sekolah lagi. So Kak Jar minta doa, please doa. So kita orang berdoa. Maknanya perjalanan nak pergi ke Gaza tu bukan satu benda yang mudah. Betul lah macam Kak Jar cakap tu, artis nak tak juga, sebab benda ni melibatkan keselamatan. So bukan semua orang boleh pergi. Betul. Daripada situlah Kak Ajar belajar banyak benda membuka mata. Bila kita jumpa budak-budak kat sana, kami cakaplah, kesian kamu diuji seperti ni. Kamu tak ada mak, kamu tak ada ayah. Seluruh ahli keluarga kamu dah hancur. Sekolah kamu tak ada. Dulu kamu sempurna, tiba-tiba kamu dah tak ada tangan dan juga kamu tidak ada kaki. Lepas tu dia cakap, tolong jangan kesiankan kami. Allah uji kami seperti ini supaya kami ini beringat hari akhirat itu adalah benar. Yang perlu dikasihankan adalah mereka di luar sana yang diberikan segala macam nikmat kemewahan sampai terlupa nak siapkan diri nak jumpa dengan Allah. Tidakkah kamu ingat dalam surah Al-Mulk ayat kedua, apa kata Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji siapa hamba yang paling baik amalan. Jadi daripada situ kan Kak Ajar kata, ya Allah, orang Gaza ni mempunyai satu pemikiran akhirat. So ada ibu, ada ayah meninggal syahid, dia kata okey, aku nak berkumpul sama-sama dekat syurga. So daripada situ pula akhirnya Kak Ajar dengan Hazwan Helmi berbeza 11 tahun. So waktu Kak Ajar pergi tu umur belasan tahun. Siapa Ika? Ika. Belasan tahun lagi. Belasan tahun. So dia pun dah set target, dia tulis kan, nak tamat-tamat dia tulis antara tempat dia nak pergi, dan akhirnya berdoa daripada umur 16 tahun, umur 20 Allah pilih untuk pergi ke Syria, Yaman dan ke tempat-tempat lain. Sebab apa? Bila belajar di satu tempat, contoh macam universiti, kita belajar apa yang ada dekat situ. Betul. Tetapi Imam Syafi'i ke tak ingat yang mana satu, dia kata bermusafirlah kerana air yang bertakun itu akan rosak. Bila kita bermusafir, kita akan tengok banyak benda yang tidak boleh dipelajari di tempat yang kalau kita duduk satu tempat saja. Betul. Yang tak ada dalam silibus. Betul. Dan macam kalau kita orang pergi sana pun, rasanya rakyat Syria, Gaza, orang-orang susah ni sebenarnya, kita orang nampak mereka ni sebagai seorang guru, sebab sifat kesyukuran mereka ni sangat tinggi. Bayangkan dengan peperangan, kemiskinan, tapi diorang yang beri senyuman indah, diorang yang bagi salam dulu, semua akhlak-akhlak Nabi tu diorang tonjolkan. So kami banyak belajar sifat-sifat Nabi ni daripada, Masya Allah, orang-orang yang diuji susah. Tu betul. Kalau kita contohkan, Masya Allah, Jamilah cantik baju dia kan, dia akan terus bagi. Jadi kita pastikan dia pakai baju banyak lapis lah. Okay, noted. Tak adalah, bayangkan kita puji macam dia akan bagi. So maknanya dia bagi benda yang kita suka. Masya Allah. Itu. Lepas tu bila jumpa, Assalamualaikum. Bagi salam. 40 orang lah. Assalamualaikum. Lepas tu dia kata, Balizi, Masya Allah, tafadhal. Dia suruh masuk ke dalam rumah dia nak bagi makan. Padahal dia orang sendiri tak ada makanan. Tapi dia akan bagi juga. Itu yang berlaku bila kita pergi kat Yaman. Yaman, rumah dia orang adalah sampah sarap. Dia punya dinding tamar-tamar, maknanya tamar, pelepah tamar. Dia punya bumbu adalah sampah sarap. Bila kita masuk kan, dia hidangkan air, kita memang tak sanggup nak minum lah. Sebab air dia adalah penuh dengan lalat, dengan pasir. Tapi dia orang memang menyantuni tetamu tu. Memuliakan tetamu. Sebab tak lama lagi kita akan hari raya kan. So kita kena menyantuni tetamu tu memang sungguh-sungguh lah. Tapi dengan SOP. SOP tu dengan sup ayam, sup kambing. Dengan itulah kita gunakan SOP tu, tetamu akan suka. SOP, sup. Lambat jap. Sama-sama. Sorry lah, dia macam dia ni nak keluar air mata. Dia balik keluar air mata. Dia perasan tak? Mana nak Masya Allah. Dia orang baik. Sebab dia rasa macam we have like so many different podcasts and akan datang dengan karakter dan juga story yang berbeza. So the best part adalah hari ni kita belajar yang right at this moment yang kita tengah duduk selesa sekarang ni, rupanya ada saudara kita kat luar sana yang sedang fikir esok hidup lagi kita. Betul. So macam we actually yang kat Malaysia ni mungkin kita rasa macam tengah begitu begini, sebenarnya ada banyak lagi sebab untuk kita rasa untuk kita bersyukur dengan apa yang kita ada. And also kita ada dua insan hebat kat sini untuk berkongsi apa yang mereka rasa, yang mereka dah pergi ke luar sana semua. Nain cuma curious about this one thing. Pernah tak terdetik dekat hati The Helmi sendiri rasa macam tak dapat rasa macam nak commit lagi dah? I mean macam, sometimes kan kita tahu kita bukan sentiasa akan ada that will of fire untuk macam aku akan keep on buat benda ni. Macam sometimes kita akan ada tergelincir, rasa macam penat lah. Again. Have you guys ever encountered with that kind of situation di mana nak stop sekejap? Korang rasa macam patut ke korang carry on lagi? Good question. Masya Allah. Banyak lelah sampai kepada lillah. Kika dulu. Dia
Yelah, ujian ini berbeza-beza. Ada setengah orang diuji dengan kesusahan seperti rakyat-rakyat Syria. Kita Betul. ni kadang-kadang dengan kesenangan tu pun menjadi satu Betul, ujian betul. juga. So ni Contohnya cakap macam jujur. kat rumah lah ada katil. Kalau kerja kat luar kita okey, bila kat rumah nampak katil kita akan Yeah. syahid je. Syahid. Syahid. Astagfirullah kan. Nampaklah alim sikit. So, okay, ni kita cakap jujur je lah. Memang ada ketika momen tu yang kita rasa malas, kita rasa lemah. Maybe disebabkan apa? Environment kita. Kita terlalu selesa. So, penting sebenarnya untuk kita setkan matlamat balik. So, macam syukurnya, Alhamdulillah Allah hadirkan kita, family ni jenis yang macam supportive dan sentiasa jujur. Macam okay, rasa macam lemah lah bab ni. Okay, so kita cuba akan cari solusi. Contoh, kami Alhamdulillah ada satu komuniti baru yang dinamakan The Helmis Warrior, di mana kita kumpul dan akan buat selawat tafrijiyah. Asbab selawat ni, terus terang saya cakap Naim, Min, asbab selawat ni sebenarnya mengubah sangat-sangat hidup kami. Dulu kita jenis yang, yelah kadang-kadang ada masa kita akan lalai dan sebagainya, tapi selawat ni walaupun banyak, jujur kami cakap, banyak benda je yang kami belum faham dan kenal Nabi sepenuhnya, tapi asbab selawat ini kadang-kadang kita rasa rindu sangat-sangat. Walaupun kita tak pernah jumpa dia, kadang-kadang terbayang Madinah dan sebagainya. So, saya nak merayu sangat-sangat, ini adalah kempen percuma dan tak rugi pun sebenarnya untuk kita amalkan selawat. Ini antara benda yang untuk cara kita nak bangkit balik. Tapi secara jujurnya akan ada fasa kita down balik, tapi dengan selawat insya-Allah akan ada keberkatan, kita akan bangkit. Macam Kak Jah pula, Kak Jah punya vitamin, vitamin Kak Jah adalah memang kena pergi misi. Kan biasanya orang kata, alah penatnya bekerja so dia nak break dan pergi holiday kan. So Kak Jah punya holiday adalah kena pergi ke tempat misi. Itu vitamin dia. So Kak Jah cakap kepada family, macam sebab dulu macam bekerja non-stop tau, tidur 45 minutes. So bila kata okay ni nak kena break dah ni, rasa memang dah tak larat dah. Okay, inilah masa untuk pergi misi. Tapi ada satu cerita tu yang ada satu hari kita orang dua-dua moody tau. Moody, lepas tu tiba-tiba kita orang kena buat misi. Macam aduh penatnya. Tapi selepas pergi misi tu, dua-dua macam kenapa kita macam happy pelik. Moody tu tak cukup tidur. Dia macam mengantuk, tak makan kan. Tapi maknanya cubalah join misi kemanusiaan, dia akan instantly rasa macam macam happy. Sebab kita tengok orang lain happy, membuatkan kita pun rasa happy juga. Sebab kita tengok dia orang senyum, kita akan senyum. Sebab dia penyakit berjangkit kan. Sebab senyum tak perlu kata apa-apa. Senyum. Ni berjangkit yang elok bukan corona. Naim pun share like this testimoni untuk bila kita mungkin dah lelah dengan segala apa kita buat. And Naim pernah do this one CSR untuk feeding the needy masa dekat Syakir dulu. Masya Allah. Kak Jah pernah join Feeding the Needy dekat apa? Jalan Tau tu kan? Ya. Pergi. Lepas tu actually itu adalah momen di mana Naim macam every single day, hari-hari kalau buka IG story tu fly sana fly sini pun other thing, sampai dalam flight pun nangis kau dia nak balik habis show semua kan. Balik tu rupanya nak kena buat CSR lagi. So bila buat, I thought benda tu akan macam penat. But then bila kita jumpa orang-orang tu, somehow orang-orang tu menjadikan cikgu untuk kita tau. Masya Allah. Mengajar kita untuk macam it's life man, like kan? you just have to make sure yang you tahu apa you buat je. And bila kita macam tu kita bagi macam pack untuk diorang sendiri ke makan, so macam benda tu rasa macam ini adalah satu another part of life yang maybe macam Naira rasa macam aku missing this part. Sebab kita terlalu banyak macam yalah cuba untuk nak kejar benda yang satu ni, tapi kita kurang at this part, and somehow benda tu adalah terapi juga. Yes. Somehow it's like macam tadi cakap bila kita moody ke apa, somehow bila sampai at that feel, sampai that apa tempat kejadian untuk kita nak start kita punya kerja semua tu, and Naim saya rasa benda tu kita tak anggap sebagai kerja pun bila kat situ. It's more like macam sukarela. Hobi. Somehow dalam menolong mereka, kita menolong diri kita balik. Betul. Masya Allah. Sangat. Kan? Mungkin boleh buat macam ni lah kan, masing-masing semua nak pergi ke Syria ke nak pergi ke susah nak cari feeding dan nindi. Mungkin boleh beli contohnya 10 nasi lemak ke kan. Orang pergi ke contoh kat stesen minyak ke kat mana, randomly bagi. Orang kata kejut dan kata kita tak tahu siapa yang akan doakan kita. Betul. Memang buat, ataupun contoh kalau nak belanja kan, pergi beli goreng pisang, kita nak RM5 je tapi kita bagi RM10, lagi RM5 ni nanti siapa-siapa datang belanja. So jadi makcik ni akan sediakan RM5 dan orang datang dia tak tahu siapa belanja. So kita akan lebih jaga hati kita juga. Allah son ni tu.
tu. Klakson. And also another question. Aku nak bagi pendapat. Rasa macam dah bertukar dah. Jangan. Sebelum tu kan bila Naim cerita Naim buat CSR tu, last 2 years Mi dengan kawan-kawan dia dah 10 orang. Masya Allah. WP's Entertainment dahsyat lah aktivis kan? Masa tu sebenarnya kita berbuka puasa ramai-ramai kat luar. Ya Allah, Lepas tak tu puasa macam- dah berbuka puasa. Malam kat luar. Okay. berbuka lah. Sangka baik. Lepas tu macam anak-anak muda kan buka duduk lepak sekejap. Lepas tu sekali ada seorang ni random cakap, jom kita pergi macam area, bukan jalan tak kot, ke Masjid India. Kau dah homeless kan. Kita pun belilah macam pad, berus gigi, makanan nak bagi. Ramai yang tak nak. Aku tak nak lah benda ni, aku nak rumah, aku nak anak aku. Dia orang rindu benda-benda tu. Second puas. Ada tu Tak, ni real story betul. Nampak dia. Nampak. Tak betul lah. Memang terasa Tapi real. kesian lah yang Ya tiba-tiba Allah. berjalan nak rumah, nak anak-anak macam tu. Ya. Kalau macam tu, gitu juga orang siar rasa. Dah lama dah dia tak merasai rumah. Bayangkan toilet kongsi berpuluh ribu ramai-ramai orang. Bila salji, bila salji dah apa tu cair, dah bercampur dengan najis sekali. So kita orang pun waktu tu berjalan lah, ingatkan macam air apa lah sekali, ini air najis. Okay. Don't make it obvious. Just macam buat announcement lah. Okay, bila buat aktiviti kemanusiaan kan, apakah nikmat yang Kak Jah dengan Ika rasa sampai benda nikmat yang awak semua rasa tu buat kita buat Kak Jah dengan Ika nak buat lagi istiqamah buat benda ni? Ika, psikologi. Dia buatkan ada 2 benda lah. First, dia akan buatkan kita lagi bersyukur, dan kedua dia akan buatkan kita rasa happy dan tenang. Surprisingly, walaupun kalau kita tengok suasana tak indah, bau pun kadang-kadang ada aroma terapi yang macam terapi juga. Ika boleh bagi tahu juga kot pengalaman pergi Syria baru-baru ni. Dia tengah, ya Allah, tahu tak pukul 3 pagi kat saya, dia pukul 8 pagi kat Malaysia. Kita baru nak lelap pukul 3 pagi, tiba-tiba dia online class. So dia kena commit online class, jawab exam. Bayangkan pergi misi dalam kenderaan, tunggu misi. Tapi Masya Allah, sebab tu kita usaha yang akan bagi result the best adalah Allah. Betul. Dia berusaha yang tahun-tahun lain tak pula result macam tu. Yang berusaha tiba-tiba result keluar macam okey pula. So maknanya nak kata bila kita tolong agama Allah akan tolong kita. Ifazillah ya Faskar. Kita tolong Allah akan jaga kita insya-Allah. Betul-betul. So jadi point ketiga lah, Allah akan bagi Bantu balik. Nampak student. Maknanya okey lah, ketenangan, dan Allah akan bagi bantuan yang kita tak sangka-sangka. So itu membuatkan kita rasa macam nak pergi lagi. So ada satu kisah ni, masa tu kita orang nak bagi bantuan lah. Lepas tu ada beberapa wartawan, seorang wartawan ni dia kata, nampak tak seorang lelaki tu? Lepas tu macam, nampak kenapa? Sebab tahulah kakak kita kan single, Koko dah perkenankan. Ada album jugalah. Mungkin ada album pula dengan lelaki. Adalah single je. So dia kata macam, cuba tanya lelaki tu sebenarnya orang hebat. So kita orang pun tanya Assalamualaikum. Seperti biasalah orang Syria ni dah akan, Assalamualaikum. Diorang akan sangat, energy diorang tu sangat positif. Lepas tu kita orang pun tanyalah, dulu sebelum ni kerja kat mana? Dia kata, sebenarnya saya pernah kerja di satu syarikat gergasi. Kita macam, syarikat gergasi apa dia? Syarikat Microsoft, dan dia merupakan seorang engineer. Bayangkanlah kalau engineer biasanya gaji dia berapa? Puluhan ribu kan. Tapi dia kata nak jadikan cerita, Allah uji kami dalam sekelip mata benda tu semua hilang. Benda tu dah memberi kesan macam betul lah apa yang kita ada sekarang ni dengan family kita, dengan kewangan kita, rumah dan sebagainya. Takut satu hari nanti Allah akan ambil. Sebab itu yang apa yang kami nampak dengan rakyat Syria kan. Tapi yang buatkan saya lagi terpegun dengan lelaki ini, dia kata, dia berhenti sekejap, dia kata, bantulah aku macam mana nak jadi seperti rakyat Malaysia. Sebab Malaysia is our hero, dia cakap. Dia cakap, Malaysia is our hero. Kalian ni suka tolong orang, jadi bantulah aku nak jadi seperti rakyat Malaysia. Maknanya mereka terinspirasi, dan mungkin asbab doa-doa mereka juga ni, alhamdulillah Allah tolong dari segi pelbagai sudut. So, ini yang menambahkan motivasi, dan sebenarnya memang kami sendiri pun rasa bangga tau bila tengok rakyat Malaysia ada yang DM kata kami, budak kecil kat je boleh kongsikan cerita yang budak kecil yang bank in juga tu, umur 9 tahun. Ya Allah, okay, budak tu dia bank in, Kak, ini je duit saya ada. Dia bank in RM9. Saya budak sekolah. Saya satu bangga sebab dia bank in, tapi satu lagi saya confuse kenapa 9 tak 10. Tak cukup lagi RM9. Rupanya RM1 tu adalah untuk dia bawa pergi sekolah. Jadi dia macam simpan untuk dimakan, dia bagi 90%. Tu yang memang super. Itu hebat. Memang ya Allah. Dan ada juga macam kalau kita jalan-jalan kan, makcik, Liza, lepas tu kejap, dah lah waktu tu kat toilet. Kenapa pula ni kan? Kejap, lepas tu dia bagi ni, dia buka gelang Gelang bagi apa? cincin, Gelang emas. gelang emas lah, Masya bagi Allah. ni. So
Ya Allah, dia orang ni macam nak membantu. Termasuklah orang yang jual tisu dekat jalan tol tau. Dia sebenarnya nak dapatkan derma juga donation. Dia tanya ni apa? Untuk Palestin. Tunggu sekejap. Dia buka duit yang dijual tisu tu dia bagi. Untuk nak derma juga. So maknanya Malaysia ni memang betul-betul pemurah sebenarnya kan. Dan bila sedekah ni, Allah ni kan memang maha kaya. Dia tak perlu pun sedekah kita. Tapi yang Allah nak tengok adalah konsisten. Bukannya Allah nak tengok berapa banyak sangat pun. Bila konsisten, sebab tu kadang orang sedekah Jumaat bagus. Jadi cadangannya adalah antara kita boleh buat, kita back in dekat mak ayah kita especially. Contoh macam hari Jumaat, tak kisahlah berapa yang kita ada, RM5 ke RM10 ke, kita jadikan benda tu nak jadi istiqamah tu lah sendiri. Jadi rutin. Jadi rutin. Jadi bila daripada istiqamah, insya-Allah dapat istiqamah. Faham semua tu. Cuba niat ya Allah, berapa derma ini dapat isteri. Isteri. Istiqamah. Lambat Istiqamah ya. So maksudnya mana dah ada isteri, kita bagi kat isteri kita. Dapat isteri koma. Itu Tak dia. cukup satu. Dia akan ban terus sebab isteri akan patahkan dengan doa. Sebab aku seorang saja. Dia baik, ya Allah, aku seorang saja dia. Patahkan dengan doa. Satu saja ya Allah. Lagi. Doa lagi. Bagus juga orang derma tu semua doa kan. So macam Allah Akbar. And Macam-macam emosi hari ni. macam-macam emosi hari ni. Kita macam roller coaster kat Times Square je. Atas bawah gitu ya. Macam tu juga iman kita kadang ada pasal ada surut. Masya Allah. Tapi saya rasa macam berbalik pada topik itu tentang istiqamah semua ni kan. Sometimes bila pernah tak berhadapan dengan sebarang, kita katakan okay, kita ada dua. Satu, kita ada criticism dan kita ada juga compliment daripada orang kan. And bagi Naim sendiri, kadang-kadang bila kita dapat terlalu banyak pujian daripada orang itu ini, kadang-kadang kita lupa kita hanya benda tu. Benda tu adalah racun yang paling senyap kita boleh dapat. Kita tak tahu pun sebenarnya. Macam mana pula dengan kita katakan figura di Helmi sendiri yang mungkin kita tahu orang akan bagi macam baiknya, bagusnya kalian berdua. Compliments pernah lah. tak rasa macam rasa benda tu Beban. sedikit orang kata buat kita macam terdetik rasa macam Terjelas kepada riak ke apa tu? anything yang buat rasa macam betul juga. So yang hebat kan. Very good question. Sebab apa? Sebab tu Kak Je sangat takut pujian. Kalau kita tengok huruf P-U-J-I-E-N, pujian, bila buang huruf P dia akan jadi apa? Pujian. Sebab tu very what is called Very scary. Very the scary one. Very Because you scary. speaking tadi just Speak now. iking. I want to like that. Because my English is like a planet Pluto from. Suddenly lah. Jadi memang sangat bahaya. Itu yang benda yang paling kita takut. Kita nak pergi jumpa Allah dengan hati yang sejahtera. Nanti bila kita jumpa wahai jiwa-jiwa yang tenang, pergilah menghadap Tuhanmu dalam keadaan engkau redha dan diredai. So kalau kita buat kan, ada juga yang syahid, para sahabat yang dulu kan syahid tapi engkau tak ikhlas. Yang tu kita takut. Jadi that's why kami bila orang cakap kita gini-gini, sebenarnya bukan kami pun. Kami menjadi asbab jalan hantar je bantuan. Yang menolong, yang ikhlas, yang mula tak nampak tu adalah mereka, makcik-makcik, Betul. ayah-ayah, adik-adik pergi derma sebenarnya. Jadi rasa terdetik tu memang sangat senang untuk tergelincir. Dia memang betul-betul dekat borderline. Memang borderline sebab bila Kak Je buat talk, sebab Kak Je punya talk adalah one way ticket. So bila kita cerita pasal diorang, tapi lepas tu diorang pun macam menangis-menangis semua macam tu lah, terima kasih. Kita rasa macam cerita diorang, tapi kita pula bangga. So dia memang bahaya. Sebab tu macam syukurnya kami ada seorang guru, Ustaz Syed Abdul Kadir. Setiap kali kami nak pergi, especially dekat saya ni lah, anak muda tergelincir, dia kata betulkan niat tu. Kita macam betul. Dan memang kena minta doa. Ya Allah, betul ke hadis? Sebab kita tak tahu kan bila masa kita ikhlas, bila masa kita tergelincir. So memang minta doa. Minta doa tu kat semua orang, kat mak ayah, dekat ustaz-ustaz, agar mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Betul. Ni kami tengah cakap ni pun tak tahu kan. Betul. Rasa apa? Tiba-tiba ada. Tak adalah, tak rasa. Tak boleh. Takbir, Allahu Akbar. Itu tak apa. Takbir tak apa. Takbir tak apa. Allahu Akbar, Allah nanti beraya. Sebab kami tengok korang ni sebab macam sangat macam, walaupun korang tak pergi ke Sirah, tapi korang ni ada hati. Yes. Kami nampak macam Naim boleh cerita pasal kemanusiaan dengan bergenai mata. Tu tak pergi kan, pergi ke rasa macam mungkin banjir dah Syria tu pun. Masya Allah. Macam meme sendiri kan. Jadi bila korang dengar cerita yang kami sampaikan, bukan cerita kami, cerita diorang semua, Naim umur berapa? Naim 23. Tahun ni 24. Sama lah. Sama. Tapi 19 kan kita ambil yang tu. Min 26. Okay lah, 20 hal lah semua sama. Ini 25 kan? Baru Tadika. Adik. Okay, masih.
Jadi dan public figure orang kenal kan. So kalau apa mungkin terdetik lah nak buat untuk ummah lah. Apa yang Naim bila dia dengan cerita macam okey lah, nanti kalau macam ni ada plan. Mungkin plan tak ada lagi lah, tapi terdetik dalam hati. Naim sebenarnya daripada I mean ever since Naim masa sekolah rendah, masa darjah 4 tau, I don't know, I have this one dream yang sampai sekarang mungkin yang tengah simpan lagi. Naim ada madrasah untuk budak-budak tau. Impian nak bina. Masya Allah. Amin. Dah ada terkejut. Memang Naim pernah dirasa sebab benda tu something yang mungkin out of nowhere, macam kau kenapa kau nak macam tu kan. Sebab Naim tiba rasa benda tu adalah something yang, sebab ni suka budak. Masya Allah. Naim suka budak. And budak-budak je kadang tak suka Naim. Nampak lah. Kan? Annoying. Tapi betul Naim ni. Bulan Ramadan kita cakap benar. Betul. Dapat anak saudara kalau macam pagi raya kan. Kalau macam dapat annoying rapat macam lain. Kacau. So macam I have this one dream yang sampai sekarang mungkin kadang-kadang buat Naim rasa bersemangat untuk nak bekerja lebih adalah sebab dia nak buat benda ni. Amin, Allah mudahkan. Amin. And sekarang sebab macam before this Naim ada macam associate dengan this one rumah orang tua kat Pahang. So macam every time kalau ada masa dia pergi sana, dia pergi sana. Sebab Naim rasa macam benda tu akan reminds kat diri balik. Reminds untuk rasa macam okay, whatever you're having right now ke apa, segala benda kemewahan ke, like macam your fame ke, macam itu bukan untuk Naim punya. Sebab Naim dah ada this one mindset. Sebab tu bila media tanya macam okay, macam mana nak handle this kind of glamour life, macam ni bukan aku punya. Macam apa yang ada ni sebenarnya macam pinjam je. Macam aku hanya memakai baju ini sementara dulu. And sometimes kadang-kadang baju ni akan jadi tak muat, kadang-kadang baju ni akan longgar, and sometimes you dah bosan baju ni pakai baju lain. That's how I interpret myself. And also this one impian for me untuk ada this one madrasah ni is because Naim rasa macam I just want to make sure dekat orang sana yang mungkin tak dapat a proper religious learning ke, ataupun tak dapat a proper education ke apa, they can just be here and also jadikan tempat tu as a diorang punya safe haven. Amin. Bagusnya. Sebab Naim rasa benda ni maybe orang kata macam kau muda lagi, banyak lagi benda buat, but then Naim rasa macam aku tak ada masa. Masya Allah. Betul. Aku tiga dah tak ada masa dah. Bagus. Masya Allah. Kita dah tak ada masa sebenarnya tau. Macam while people always fikir macam okay, life start at 40 ke apa. No. The right moment bila kau lahir tu dah keluar pada rahim mak kau, sebenarnya kau dah tak ada masa dah. Betul. Kau dah tak ada masa. So kenapa budak-budak tu menangis? Tak ada masa. Buat kerja terus. Tak ada. Baby, janganlah nangis. Tak ada masa. So macam mungkin kesempatan kita mungkin kat atas dunia ni kita punya role adalah benda yang berbeza, di mana okay, mungkin kalau kita dapat nak berbakti untuk orang sana, pandai kat you can always berbakti to your orang tua. And that's Masya what I always do. Allah. Sebab mungkin kita tak pernah tahu rahmat yang kita dapat di sebalik setiap kali kita spend untuk our own family dulu tu, Allah akan bagi canda pula. Ya Allah. And benda tu sebenarnya it's proven. Somehow bila kita rasa macam kau dapat gaji 10,000 sebulan ke apa, but then kenapa kau tak tenang? Betul. I have this one turning point in my life di mana lah jadi podcast kita pula. Pengalaman ni mahal. Kita buat 2 jam So this one moment di mana Naim sudah macam I have everything. Everything ada. Sampai mama kata macam kau tinggal kahwin je nak ini kan. Macam tak ada lambat lagi kan. Macam at that moment I rasa macam why aku rasa macam okay, aku ada something benda. tak complete lah. Complete macam why aku rasa macam ada satu this one puzzle yang tak dapat lagi kan. So what I try to do adalah macam mungkin benda ni Naim jenis I'm a keeper. Naim tak jenis nak share dengan orang ke apa. And Naim tak minta solution. Naim just tanya macam somehow ya Allah, apa dia nak bagi aku tenang kan. So the way I communicate with Allah tu, I just treat Allah as like macam my best friend di mana Masya Allah. Allah, aku rasa nak tenang. What should I do kan? So hari tu saya terasa nak terdetik nak bank in kat my family. Mau apa. Lepas tu esok tu bangun tidur rasa macam happynya. Best Benda tu tak boleh beli. Rasa penuh. Dia rasa macam you feel content and mungkin Allah dah bagi wajah jalan. Okay Naim, actually commit this one part kan. So every month kita try untuk non-stop macam okay kita berbakti. Family best friend. Buatlah apa pun kan. Sebab Naim adalah orang paling kedekut dalam dunia. Kedekut in terms of dengan kawan-kawan ke apa, dan tak pernah nak belanja orang ke even memang dia tak reti. Mikrofon pun nak lari. Tak
tak reti nak belanja orang. Lepas tu paling tinggi pun spend untuk Kira diri. lah ni. Yelah. Gila. Faham. Tapi Tak sangka. betul-betul Naim kedekut gila. So Kejujuran ni bagus. Tapi Naim jujur. So Jangan potong jangan potong. kita cuba Naim macam okay, try untuk divertkan kedekut tu, tapi kita cuba untuk lebih banyak beri pada family. So macam family sampai sekarang rupanya kita dapat keberkatan tu dalam cara yang paling pelik-pelik. Allah tak pernah, Kita tak sedar Kita pun tak. benda tu. rupanya betul macam orang kata rezeki tak dijangka tu memang ada. Yes. Kan? Betul. Sometimes macam kita rasa benda tu normal tau. Benda tu biasa, but it's actually rezeki. Macam contoh macam kita dah dapat lambat pergi kerja. But then Allah memudahkan bagi jalan. Jam Tak nak jam jam. ke. So macam betul. it is something nice lah. Betul. So macam untuk kalau mungkin Naim rasa macam kita tak berkesempatan untuk nak join sebarang misi ke apa, the actual jihad yang you boleh buat adalah berbakti to your parents juga. Betul. Nabi sendiri pun cakap sedekah yang paling utama dan afdal adalah pada keluarga dulu. Itu peduli rumah dan baru peduli The ummah. closest Yes. to you. Yeah, and also thank you so much for Asking the question. asking the question. And thank you juga sebab mungkin ramai sebenarnya anak-anak muda yang terinspirasi dengan Naim sendiri kan. Usia muda dah ada kejayaan juara macam kan? juara. Rupanya dah sedekah dah. Ha? Waktu tu dah sedekah. Tengok sebab tu rahsia kejayaan dia sedekah. Betul, setuju. Masya Allah. Soalnya direct soalan. Sebab tu tadi macam terdatang dengan this one question di mana macam mana kita nak hidup untuk tak berkiblatkan pujian kan. Masya Allah The way- bahasa. Bahasa dia aku tak tahu Yeah, lah. like the way both of you channel it into something yang akan membuatkan you Berbekalkan guys untuk macam hidup lebih- kita nanti. So macam it makes us realise yang kita sebenarnya tak ada apa kan. So guys, again nak ucapkan sekali terima kasih banyak kepada The Helmis. Terima kasih. Semoga sentiasa berada di bawah lindungan Allah SWT dan terus dipeluk cintanya dan sentiasa menjadi sumber inspirasi kepada anak-anak muda dan juga semua orang di luar sana, dan semoga sentiasa diberikan keselamatan dan juga rezeki yang tak disangka-sangka, dan semoga semuanya baik-baik untuk anda dan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang belum bertemu jodoh dipertemukan jodoh. Amin. Muslim. Amin. Minta jodoh, ciwa padahal tak jodoh lagi. Ni ustaz ajar kita ni kan. Saya buka balik tadi. Nampaklah ketua ya. Ketua. Apa tu minta jodoh macam solehah wa muslihah. Maknanya yang solehah yang baik dan juga membaikkan. Muslihah tu yang membaikkan yang terbaik. So kalau kita minta ya Allah beri aku jodoh banyak jenis kan. So kita minta yang boleh sama-sama pergi ke syurga. Bukan syurga je tapi tertinggi tanpa hisap, tanpa azab. Ni Ustaz Wadi Anwar selalu cakap kalau minta doa tu minta yang paling best sekali, iaitu syurga tertinggi tanpa hisap, tanpa azab. Jadi jangan lupa yang tu, dan minta juga kalau kita belajar sesuatu, ya Allah bagikan aku ilmu yang afiat dan juga bermanfaat. Sebab ada ilmu yang tak perlu pun. Betul. Tapi bila kita minta ya Allah bagi ilmu yang perlu, bila saat kita perlukan akan Allah Allah bagi. akan ilhamkan Keluar, waktu tu, betul. insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitulah. Ya, semoga Nak kita buka semua biar kita hilang sesuatu kerana Allah. Janganlah kita hilang Allah kerana sesuatu. Allah Jadi Akbar. kita tutup kita punya podcast What The Live pada hari ini. Kita jumpa lagi pada masa dan waktu yang sama. Terima kasih banyak. Dengan orang yang Salam sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.